Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okey, bertemu kita kembali dalam kelas Sirah tahun 1. Okey, apa khabar ya? Okey, Umi harap semua anak-anak Umi sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk kelas hari ini, okey, kita akan belajar subjek Sirah. Okey. Yang mana kamu boleh rujuk buku teks sirah berwarna hijau. Okey, buku teks sirah tu berwarna hijau. Okey, baik. Yang mana dah bersedia tu bolehlah. Tengok muka surat 4. Okey, sebelum kita mula kelas, boleh sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa sebelum belajar. Okey, kamu bacalah. Tanda tangan, baca elok-elok boleh. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya, okey, Umi nak ucapkan juga, okey, tahniah dan terima kasih kepada anak-anak tahun 1 yang Umi sayang ni kerana telah menyiapkan tugasan Umi dengan baik. Jadi Umi ucapkan tahniah. Okey, tepuklah tangan untuk diri sendiri. Okey, baik. Untuk tajuk kita hari ini, kita akan tengok berkaitan dengan satu bandar yang bernama Kota Mekah. Mesti kamu bisa dengar kan? Selalu orang sebut, saya nanti besar, saya nak kerja, saya nak dapat duit banyak-banyak, saya nak bawa mak ayah saya pergi Mekah. Saya nak bawa mak ayah saya pergi Mekah. Kenapalah saya ni nak pergi Mekah? Nak bawa mak ayah saya ni pergi Mekah. Ada apa dekat kota Mekah ni? Betul tak? Kamu nak tahu tak? Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan kota Mekah lah. Apa yang ada dekat kota Mekah? Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, ready? Alhamdulillah. Okey, anak-anak. Okey, lihat gambar yang Umi sediakan. Okey, cuba teka. Siapa saya? Pandai tak teka tu apa? Umi tahu ramai anak-anak Umi bagi jawapan yang betul. Itu adalah Kak Kaabah. Okey, Alhamdulillah. Mumtaz. Okey, itu adalah gambar Kaabah. Okey, Kaf, Ain, Ba, Ta marbutah. Kaabah. Okey, untuk tajuk hari ini, murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 4 dan 5. Okey, kita akan tengok apa yang ada dekat kota Mekah. Kenapa ramai sangat orang nak pergi ke kota Mekah ni? Termasuklah Umi. Umi pun nak juga pergi ke kota Mekah. Okey. Okey, dalam muka surat 4. Okey, boleh tengok muka surat 4. Okey, dia tulis kat atas tu pelajaran 1. Okey, tengah dia sirah. Okey, dekat tepi hujung dia adalah tahun 1. Okey, kemudian bawah dia tulis Kota Mekah. Kota Mekah. Okey, dia tulis apa? Kota Mekah. Okey, kaf waw ko, ta alif ta, kota, mim kaf ta marbutah, Mekah, kota Mekah. Okey, dalam gambar di bawah tu kamu boleh tengok. Itulah gambaran bandar kota Mekah. Di mana dekat tengah-tengah tu ada Kaabah. Okey. Ini bermakna Kaabah ni berada di mana? Iaitu berada di pandai kota Mekah. Okey, baik. Okey, kita akan tengok
Apa yang ada dekat kota Mekah? Okey, terdapat 15 perkara yang ada di kota Mekah. Okey, tengok buku kamu. Okey, nombor 1. Okey, okey, kamu boleh ikut Umi baca dengan perlahan-lahan. Okey, nombor 1. Kota Mekah adalah kota paling suci dalam Islam. Okey. Jadi, kalau kamu nak tahu ni, kota Mekah ni, dia merupakan kota yang paling suci di dalam Islam. Tak ada tempat lain yang lebih suci selain kota Mekah. Okey, seterusnya nombor 2. Kota Mekah juga adalah tempat beribadah untuk umat Islam. Okey. Kota Mekah ni merupakan tempat beribadah. Okey. Apa itu ibadah? Okey, ibadah ni dia bermaksud kita boleh buat solat, kita boleh baca doa, kita boleh bersedekah, kita boleh berpuasa. Itu adalah maksud beribadah bagi orang Islam. Jadi, orang Islam ni bila dia pergi ke kota Mekah tu, dia bolehlah solat dekat situ, boleh baca doa dekat situ, bolehlah berpuasa dekat situ, bolehlah mohon keampunan kepada Allah. Orang kafir tak boleh pergi, orang Islam sahaja. Okey, seterusnya. Nombor 3. Okey, di kota Makkah terdapat Kaabah. Yang ni yang Umi dah cakap tadi tu. Okey, ada apa anak-anak dekat kota Mekah ni? Yang ni semua boleh faham. Semua boleh ingat. Dia nama je kota Mekah, dia ada Kaabah. Dekat mana ada Kaabah? Dekat mana ada Kaabah? Ya, dekat kota Mekah. Okey, baik. Nombor 4. Okey, Kaabah ialah kiblat orang-orang Islam. Okey. Kaabah ni dia merupakan kiblat kepada orang Islam. Okey, orang Islam ni bila kita solat, betul tak kita solat? Kita akan sediakan sejadah, betul? Sejadah itulah kamu kena letakkan mengikut arah kiblat. Kamu tak bolehlah letak suka-suka hati kamu sahaja. Hari ni saya nak semayang, saya nak letak belah sini. Besok saya nak semayang, saya nak letak sebelah lain pula. Tak boleh. Kamu kena letak mengikut arah Kaabah. Kalau kamu tak tahu, kamu bolehlah tanya orang yang lebih besar daripada kamu. Mak ayah kamu ke, abang-abang kamu ke, kakak kamu ke. Okey. Seterusnya, nombor 5. Umat Islam menghadap kiblat ketika sembahyang. Yang ni yang Umi sebut tadilah. Umat Islam kalau sembahyang dia akan menghadap ke arah kiblat. Siapa yang sembahyang tak arah kiblat, tak sah sembahyang dia. Ajaran sesat solat dia tu. Jadi kena sembahyang mengikut arah kiblat yang betul. Arah betul tu kena sebelah mana? Okey. Yang keenam, Kaabah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Okey. Siapa yang membangunkan Kaabah itu? Okey, yang ni kamu kena ingat ya. Nabi Ibrahim. Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak buat seorang. Dia buat bersama dengan anaknya, iaitu bernama Nabi Ismail. Ibrahim dan Ismail. Kamu kena ingat. Ibrahim dan Ismail. Okey, selesai sudah yang pada muka surat pertama. Okey, Umi ulang balik ya anak-anak.
Okey, dekat kota Mekah ni, okey, dia terdapatnya Kaabah. Kaabah ni merupakan kiblat kepada orang Islam untuk solat. Okey, siapakah yang bangunkan Kaabah ni? Iaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Okey, baik anak-anak. Okey, seterusnya kita akan tengok pada muka surat 5. Okey, sebelah dia pula. Okey, nombor 7. Okey, orang Islam diwajibkan sekali seumur hidup untuk mengerjakan haji di Mekah. Okey, tajuk yang ni. Ini bermakna, okey. Orang pergi kota Mekah ni adalah untuk menunaikan haji. Kalau bolehlah. Sekali seumur hidup. Sepanjang kita hidup ni, kalau dia mampu, dia bolehlah pergi ke Mekah ni untuk menunaikan haji. Okey, nombor 8. Mekah terletak di semenanjung tanah Arab. Okey, dekat mana Mekah ni terletak? Terletak di tanah Arab. Tanah Arab. Nanti orang tanya kamu, saya besar nanti nak pergi Mekah. Mekah tu dekat mana tu? Dekat Malaysia ke? Dekat Indonesia? Salah. Mekah adalah dekat Arab. Dekat Arab. Nak pergi Arab, kena naik kapal terbang. Okey. Ia merupakan pusat perdagangan utama. Okey, baik. Nombor 9. Mekah juga terletak di tengah-tengah pusat bumi. Okey. Kota Mekah ni dia berada di tengah-tengah bumi. Bumi tu besar, bentuk bulat kan? Jadi di tengah-tengah bumi tu, perut bumi tu, terletaknya kota Mekah. Okey. Nombor 10. Okey, Mekah diliputi padang pasir. Okey. Bergunung ganang. Okey. Berbukit bukau dan jarang menerima hujan. Okey, kalau kawasan dekat Mekah ni, tanah dia adalah tanah pasir. Tanah pasir tu. Kalau kamu tengok cerita dulu-dulu tu yang ada unta, tanah pasir macam tanah sungai tu. Okey. Kawasan dia, kawasan banyak ada bukit. Bukit bukau, gunung ganang. Dan kawasan kat kota Mekah ni jarang turunnya hujan. Okey. Okey, jadi Umi ulang balik. Okey, dekat Mekah ni ada apa lagi, iaitu Mekah ni tempat orang menunaikan haji. Okey, dekat mananya Mekah ni terletak? Mekah ni dia duduk dekat Arab. Nak pergi kena naik kapal terbang. Okey. Kawasan dekat Mekah ni, kawasan dia adalah ada tanah pasir, ada gunung ganang dan bukit bukau. Okey. Kita akan bersambung lagi sikit ya anak-anak. Okey. Okey, seterusnya masih lagi dalam muka surat 5. Okey, nombor 11. Okey, ready? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, nombor 11. Di kota Mekah terdapatnya Telaga Zamzam. Apa yang ada dekat kota Mekah ni? Selain daripada Kaabah tadi tu. Ada Telaga Zamzam. Kamu kena ingat. Ada Telaga Zamzam. Okey, nombor 12. Telaga Zamzam ini wujud
semenjak zaman Nabi Ismail. Okey, bilakah telaga Zamzam ni wujud? Dia wujud pada zaman Nabi Ismail. Bila Nabi Ismail ni adalah telaga Zamzam. Okey, nombor 13. Telaga Zamzam adalah mukjizat Nabi Ismail alaihi salam. Ini telaga Zamzam ni Allah hanya bagi keistimewaan kepada Nabi Ismail sahaja. Nabi lain tak ada telaga Zamzam ni. Nabi-nabi lain dia dapat keistimewaan dia yang lain. Jadi telaga Zamzam ni adalah hanya special kepada Nabi Ismail. Okey. Nombor 14. Air telaga Zamzam tidak pernah kering hingga ke hari ini. Ya anak-anak. Air dekat dalam telaga air Zamzam ni, walaupun dia dah wujud pada zaman dulu-dulu ni, zaman Nabi dulu-dulu ni, tapi sampai ke hari ni, air dia sentiasa ada. Tidak pernah kering. Tu rezeki nikmat yang Allah berikan. Okey, nombor 15. Air Zamzam adalah rahmat dan rezeki daripada Allah untuk kita semua. Ini adalah merupakan satu rezeki yang Allah bagi kepada kita semua. Jadi kita bolehlah rasa air Zamzam. Telaga Zamzam ni tak ada ya dekat negara lain. Dia hanya ada dekat Mekah sahaja. Jadi kalau orang yang pergi Mekah tu, dia bolehlah beli air Zamzam bawa balik dekat kita. Kita pun bolehlah minum. Ataupun kita boleh je beli dekat kedai-kedai yang ada jual air Zamzam. Tapi air Zamzam semuanya kena ambil dekat Mekah. Kena ambil dekat Mekah sahaja. Okey, jadi Umi ulang balik. Okey, dekat Mekah juga ada telaga Zamzam. Okey, telaga Zamzam ni, dia wujud pada zaman Nabi Ismail dan merupakan mukjizat yang Allah bagi juga dekat Nabi Ismail. Air telaga Zamzam tak pernah kering. Sampai hari ini. Okey, itulah tanda kekuasaan Allah. Okey, selesai sudah tajuk kita hari ini berkaitan dengan kota Mekah. Jadi Umi haraplah anak-anak Umi ni dapatlah faham apa yang ada dekat kota Mekah tu. Kalau Umi tanya nanti, bolehlah jawab. Kat kota Mekah ni ada Kaabah. Kemudian Kaabah ni jadi kiblat kepada orang Islam. Siapa yang bangunkan Kaabah ni? Kaabah ni dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Okey, kenapa orang nak pergi kota Mekah ni? Sebab nak buat haji. Dekat mana terletaknya kota Mekah ni? Dekat tanah Arab. Okey, ada apa lagi dekat kota Mekah selain Kaabah? Ada telaga Zamzam. Okey. Sekian sudah tajuk kita hari ini. Okey, Umi harap anak-anak Umi dapat fahamlah ya apa yang kita belajar hari ini. Okey, maka selesailah tajuk berkaitan dengan kota Mekah. Okey, seperti biasa Umi harap sangat anak-anak murid Umi dapat fahamlah dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekian terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey, untuk tugasan murid, Umi ada bagi kerja untuk minggu ini. Murid-murid bolehlah rujuk dalam grup Telegram Sirah. Okey, Umi ada sediakan dekat situ bahan yang mana kamu kena salin nota.
Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.